الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita peluang, masih memberi kita kehidupan dan masih memberi kita nafas, dan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayahnya dan supaya kita dapat datang berjemaah di masjid menunaikan salat maghrib secara berjemaah di tempat di mana azan diazankan. Yang keduanya, selawat serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, doa kebaikan dan keampunan buat ibu ayah kita, buat guru-guru kita, dan juga doa diangkatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala yang sedang menimpa kita hilang daripada muka bumi selama-lamanya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ini ialah pertemuan kedua kita dalam membincangkan ataupun membicarakan berkenaan dengan surah Al-Kahf, suratul Kahfi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lepas kita telah terangkan tentang bagaimana Al-Quran itu bukan sahaja Al-Quran itu sahaja, tetapi dia ada ilmu-ilmu yang di sebaliknya. Seperti kita terangkan yang lepas, dia ada ilmu qiraat, ada ilmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dhabtul Quran, dan ilmu tafsir salah satunya, dan ilmu tarannum, dan juga rasmul Quran, dan lain-lain, fawasil Al-Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran. Salah satu ilmu yang berkaitan dengan Quran ialah tafsirul Quran, yang mana kita akan membincangkannya pada malam ini. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suratul Kahfi ini memang lazimlah dengan masyarakat kita. Bukan kita saja, di mana-mana sahaja orang akan beramal dengan suratul Kahfi. Kerana apa? Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, man qara'a suratul Kahfi, siapa yang membaca man qara'a 10 ayatin min awwali suratil Kahfi, sesiapa yang membaca 10 ayat, ataupun man hafidha, sesiapa yang menghafal 10 ayat awal surah Kahfi, 10 ayat awal suratul Kahfi, usima minad dajjal. Hadis famous rawahul Muslim, yang mana siapa baca 10 ayat awal suratul Kahfi ini, ataupun siapa yang menghafal dia akan diselamatkan daripada fitnah dajjal. Dan dalam satu riwayat yang lain, sesiapa yang baca 10 ayat akhir, tadi 10 ayat awal, ni 10 ayat akhir suratul Kahf, akan diselamatkan daripada fitnah dajjal. Mudah-mudahan kita sama-sama amal, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, metod pada malam ini kita akan bacakan ayat yang mana kita akan cuba habiskan dalam 5 hingga ke 8 ayat pada malam ini, insya-Allah. Kemudian kita akan bacakan dia punya terjemahan dia, dan kemudian barulah kita tengok tafsir apa yang berada di dalam ayat tersebut. Tafsir yang digunakan pada malam ini dan pertemuan-pertemuan seterusnya ialah tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Azhar, bahasa Melayu, mudah aja. Tafsir Al-Azhar ada dijual di mana-mana, dan PDF pun ada. PDF pun ada. Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka.
ulama dari seberang, ulama dari seberang. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana lepas baca ayat kita akan bacakan terjemahan, tetapi terjemahan di tafsir ni dia dibuat gaya mudah lah, dibuat gaya simple saja. Dan dia ada juga ayat-ayat yang sebabkan penulis dia, pengarang dia ialah yang berbahasa Indonesia, maka ada ayat-ayat yang kita tak familiar sangat lah. Dan kalau tuan-tuan ada Quran ataupun terjemahan pimpinan Ar-Rahman, terjemahan pimpinan Ar-Rahman itu ialah kitab terjemahan Al-Quran yang diiktiraf oleh JAKIM. Itu JAKIM yang buat. Tuan-tuan boleh cari tafsir pimpinan Ar-Rahman, dekat masjid pun ada. Dan kalau tak ada, dekat handphone ada, kita boleh buka apps namanya Smart Quran. Smart Quran, dia kalau putih base dia, lepas tu dia ada warna biru dengan merah sikit, Smart Quran. Dan apps ini dia diselenggara ataupun dibuat oleh JAKIM juga. Maknanya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cari ataupun nak baca terjemahan yang betul, kan kita ada Quran Pro, apa lagi apps macam-macam lah kan, Iman Pro dan sebagainya tu. Tetapi biasanya apps tu dia letakkan terjemahan bahasa Indonesia biasanya. Tetapi kalau kita nak cari yang bahasa Malaysia yang bagus, kita cari Smart Quran. Ini JAKIM punya apps lah, Smart Quran. Kalau kita tekan, dia akan naik sebagaimana dalam orang kata apa, terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengenalan, Suratul Kahfi ni dia berada di dalam juzuk yang ke-15. Tadi maghrib Imam ada baca Suratul Kahfi, kita pun biasa dengar. Dan dia ialah di antara 5 surah, dia di antara 5 surah yang mana 5 surah ini dia dimulai dengan tahmid, dengan alhamdulillah, kan? Selain daripada surah ni, surah apa? Surah Fatihah, betul? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dia ada Suratul An'am juzuk 7. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. 2 dah. Kemudian juzuk yang ke-15, Suratul Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kemudian ada pula juzuk yang ke-22, Suratul Saba. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah. Kemudian surah yang terakhir ialah surah Fatir. Sebelum surah Yasin ada nama surah Fatir. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ini 5 surah yang dimulai dengan tahmid, dengan lafaz alhamdulillah. Dan kalau kita tengok signifikan surah ni, dia susunan dia cantik. Sebelum dia surah Isra, sebelum suratul Kahfi ni suratul Isra. Surah Isra bermula macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nampak? Sebelum dia surah yang dimulakan dengan tasbih, subhan. Subhanalladzi, subhana, maha suci Tuhan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Dan surah Isra ni dia diakhiri, ayat terakhir dia juga alhamdulillah. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabirhu takbira. Bila mana surah Isra ni dia dimulakan dengan ayat tasbih, kemudian dia diakhiri dengan alhamdulillah juga. Dan surah selepasnya, surah Kahfi, dimulakan juga dengan tahmid. Seolah-olahnya, kata Ustaz Syari Abdul Rahman kata macam mana, seolah-olah surah Isra ni dengan surah Kahfi ni dia dibezakan dengan bismillah aja. Sebab apa? Sebab akhir surah Isra ayat dia alhamdulillah, kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah lagi. Nampak cantik susunan dalam
Al-Quran. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suratul Kahf ni dia diturunkan di Mekah, di zaman di mana waktu tu fasa, orang kata apa, fasa yang Nabi SAW ditekan. Ketika ni dakwah dah nak bermula dengan lantang lah, dulu sembunyi-sembunyi. Bila mana Nabi SAW nak bermula dakwah dengan secara terang-terangan, di sinilah di mana turunnya waktu di mana turunnya suratul Kahfi. Dan suratul Kahfi ni diturun macam mana? Dia apabila dalam tafsir ni ada ceritalah, dia di tengah sikit, tak apa kita cerita sikit. Sebelumnya bila mana cerita tentang pemuda Al-Kahfi ni, famous kan suratul Kahfi ni, dia banyak cerita. Dalam salah satunya ialah cerita pemuda Al-Kahfi. Kita biasa dengar kan, pemuda-pemuda Al-Kahfi, iaitu pemuda-pemuda di zaman tu yang lari daripada kekufuran di zaman itu, lari masuk dalam gua untuk berselindung. Dan surah ini dinamakan bersempena dengan gua yang diorang masuk tu lah, dengan Al-Kahfi. Maka diambil cerita tempat mereka berlindung, iaitu gua tersebut, dinamakan sebagai surah ini. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana satu ketika cerita ni ialah cerita yang orang kata apa, turun temurun. Ayah cerita, moyang cerita, tok wan cerita, moyang cerita, orang dulu sampailah zaman Quraisy tersebut. Ketika mana dia orang tahu Nabi SAW ni berdakwah, dan cerita ini pula memang berlegar dalam zaman itu. Maka mereka nak test Nabi Muhammad SAW tentang pengetahuan dia tentang Al-Kahfi ni. Maka dia ada dua jalur cerita ni. Satunya orang Yahudi, orang Yahudi di Mekah tanya kepada Nabi, itu satu. Kemudian ada yang kedua ialah orang musyrik, orang kafir Quraisy, dia bagi tahu dekat Yahudi di Madinah, suruh tanya kepada Nabi. Tapi pokoknya orang Yahudi tanya kepada Nabi SAW berkenaan tiga perkara lah. Tentang yang pertamanya ialah tentang beberapa anak muda yang pergi bersembunyi di sebuah gua. Itu soalan yang pertama Yahudi ni tanya. Kemudian soalan yang kedua ialah tentang seorang pengembara ke timur, ke barat, yang bernama Zulkarnain. Itu soalan yang kedua. Kemudian soalan yang ketiga, mereka bertanya tentang Ruhul Qudus, tentang Ruhul Qudus. Maka dua jawapan daripada soalan tersebut ada di dalam suratul Kahfi, dan satu lagi dijawab di dalam suratul Isra. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini cerita tentang malaikat. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana Yahudi ni tanya kepada Nabi, maka baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu dia menunggu wahyu. Dia tak jawab terus, sebab tak ada pengetahuan ketika itu. Maka dia tunggu wahyu, tunggu, tak sampai-sampai. Asalnya kata esok insya-Allah, esok, tapi esok tak datang. Esok lagi tak datang lagi. Yahudi tu datang lagi tanya, tak ada lagi. Sampailah dikatakan dalam tafsir ini ialah selama 15 hari. 15 hari punya Nabi tunggu, barulah wahyu Allah Subhanahu wa taala turun, cerita tentang suratul Kahfi. Maka Nabi pun ceritalah kepada orang yang bertanya tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit tentang bagaimana nuzul ataupun bagaimana sebab penurunan suratul Kahfi ini. Dan suratul Kahfi ni dia ada, orang kata apa, ada 3 topik yang utama, dan ada satu sub topik.
Ada keseluruhannya ada 3 cerita besar dan 1 subtopik yang diceritakan dalam suratul Kahfi. Yang pertamanya ialah, kata Buya Hamka, yang pertamanya ialah cerita pemuda-pemuda yang masuk ke dalam Gua Al-Kahfi. Itu cerita pertama. Kemudian cerita yang kedua ialah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Itu cerita yang kedua. Kemudian cerita yang ketiga yang terkandung di dalam suratul Kahfi ialah cerita tentang Zulqarnain. Zulqarnain ni kita biasa dengar kan? Qalu ya dzal qarnain an qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. Di akhir suratul Kahfi ada cerita. Itu 3 topik utama. Dan 1 subtopik ialah tentang cerita saudagar kebun. 2 orang saudagar kebun, yang mana seorang ni dia redha dengan Allah Subhanahu wa taala, yang seorang lagi dia ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pun ada dicerita di dalam suratul Kahfi. Okay, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Kahfi ni ataupun gua ni dijadikan tempat berlindung, dijadikan tempat berlindung daripada hujan, daripada panas dan sebagainya, maka surah ini juga menjadi pelindung kepada pembacanya jika dia mengamalkannya, pelindung daripada fitnah yang 4. Fitnah yang 4. Fitnah apa? Kata Buya Hamka, fitnah ada 4. Dalam ini ialah fitnah akidah. Siapa yang mengamalkannya dia akan diselamatkan daripada 4 fitnah. Yang pertama akidah, fitnah akidah. Kemudian fitnah harta. Cerita fitnah harta ini dia ada kesinambungan dengan cerita 2 pemilik kebun tadi. Akidah ialah cerita tentang Ashabul Kahfi. Kemudian dia akan diselamatkan juga daripada fitnah kekuasaan. Dan dia ialah kesinambungan daripada cerita Zulqarnain. Kemudian dia akan diselamatkan daripada fitnah ilmu, iaitulah signifikannya daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صدق الله العظيم. Dan ayat yang pertama, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji-pujian untuk Allah yang telah menurunkan kitab itu
yakni Al-Quran, kepada hambanya, dan tidak dijadikannya padanya, pada Al-Quran itu, kebengkokan. Kebengkokan. Kemudian ayat yang kedua, qayyiman liyunzira ba'san syadida, yang berkeadaan lurus supaya dia mengancam sesuatu azab yang langsung dari sisinya, wa yubashshiral mu'minin, dan supaya menggembirakan bagi orang-orang yang beriman, wa alladzina ya'maluna as-salihat, yang beramal yang salih-salih, anna lahum ajran hasana, sesungguhnya untuk mereka adalah balasan yang baik, makithina fihi abada, dalam keadaan mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perasan, ayat-ayat ini ialah bercerita tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya bila mana surah yang dimulakan dengan alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala nak bercerita tentang dia. Maka ayat ini ialah berkenaan dengan keteguhan kita, keteguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situlah kalau kita lihat bagaimana suratul Kahfi ni 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir, kalau kita gabungkan, kalau kita tengok maksud dia, maka dia ialah ayat yang bertemakan kepada akidah. Dan di sinilah bila mana kita jaga akidah kita, Allah Subhanahu wa taala pula akan jaga kita, akan memberi kita kerahmatan dan ketenangan serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Penting sangat kita jaga akidah. Saya nak ambil satu kita alih sikit kepada tentang tajwid. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kalau siapa yang ada lihat mushaf sekarang, di kalimah 'iwaja itu ada satu huruf di atas dia. Huruf apa? Huruf sin kan? Huruf sin iaitulah yang bermakna dengan, apa maksud sin tu? Sin dekat situ, bukan saya saja letak tu. Macam mana? Itu cara dia kan. Ialah namanya saktah. Sin tu ialah saktah. Kan? Di dalam Al-Quran dia ada 6 tempat. 6 tempat. Tetapi dalam kita, qiraat kita Hafs an Asim, kita baca qiraat Hafs an Asim kan. Minggu lepas, pertemuan lepas kita ada sebut, kita ni pakai bacaan qiraat Hafs an Asim. Orang Asia ni biasa pakai qiraat itulah, kan. Qiraat kita ada 4 tempat. Di sini satu, surah Al-Kahfi satu. Kemudian kita biasa jumpa dekat mana? Surah Yasin kan. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Dekat min marqadina ada sin satu kat atas. Dengan dekat surah Qiyamah wa qila man raqa. Itu 3. Kemudian dekat surah Mutaffifin juzuk yang ke-30, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey. Sin ni dia dinamakan dengan saktah. Macam tuan tadi sebut, bagaimana cara nak membaca saktah? Ialah kita orang kata apa? Kita menahan nafas tanpa mengambil nafas yang baru. Dia menahan nafas tu tak apa. Dia dhabit dia ataupun yang penting dia tak ambil nafas baru. Kan? Kita tak ambil nafas baru. Dan yang penting saktah ni dia terjadi ketika mana? Ketika waqaf sahaja. Ketika waqaf ni ialah berhenti. Ketika mana kita memberhentikan bacaan kita dan di situ ada sin, maka di situlah ketika mana waqaf dia tak ada saktah. Ketika mana wasal ataupun ketika sambung sahaja, baru jadi kita kena tahan nafas tadi. Saya ulang sekali lagi ya. Saktah ni dia ialah kita berhenti bacaan tanpa mengambil nafas baru. Okey, itu dia punya definisi dia. Kemudian saktah ni dia akan terjadi ketika mana kita wasal bacaan kita
ataupun kita sambung bacaan kita. Dan dia tidak terjadi ketika mana kita wakafkan bacaan. Okey, dapat Dia jadi ketika wasal sahaja, ketika sambung. Ketika wakaf tak ada, tak jadi. Okey, sebagai contoh kita ambil contoh Kita ambil contoh yang ni lah. Walam alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yang ada masalah boleh tengok. Okey, ketika mana kalau kita berhenti, kalau kita berhenti walam yaj'al lahu 'iwaja, kita wakaf ni. So kita kena saktah ke tak payah saktah? Tak payah sebab kita berhenti. Dia tak payah walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Penat tadi dah panjang dah. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Tu yang ada orang berhenti qayyima tu. Kalau nak berhenti dekat 'iwaja berhenti je, tak apa, tak ada masalah. Tak pakai saktah pun tak apa sebab dia ketika waqaf. Unless melainkan kita nak sambung bacaan kita. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Ketika itu baru kita kena saktah. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Selama dua harakat lebih kurang kita berhenti. Sama juga kalau kita dekat surah Al-Qiyamah wa qila man raqa, wa qila man, dua harakat raqa, tanpa ambil nafas baru. Wa qila man raq, tak jadi, sebab kita nak wasal. Dekat sini walam yaj'al lahu 'iwaja berhenti, qayyima boleh kalau kita sambung. So itu saktah. Walam yaj'al lahu 'iwaja, lepas tu kita waqaf qayyima, tak ada masalah sebab kita berhenti. Okey. Dia ada satu masalah. Ini kita dah habis saktah dah. Ada satu lagi masalah. Ada seorang yang mengajar macam mana dia berkenaan dengan waqaf ibtida'. Boleh kita cerita pasal tafsir sebenarnya tapi dah masuk tajwid pula. Alang-alang lah. Ketika waqaf ibtida' ni ialah ketika memberhenti waqaf ibtida', kita memulakan bacaan. Kan? Kalau kita perasan di dalam orang jual-jual Quran ni dia ada Al-Quran yang apa? Dia tulis waqaf dan ibtida', kan? Ada Al-Quran yang tulis disediakan waqaf dan ibtida' ataupun mengandungi waqaf dan ibtida'. Setengah Quran ada, setengah Quran tak ada. Ada setengah Quran dia kata waqaf dan ibtida' bila mana warna hijau. Warna hijau, kita kena berhenti dekat situlah waqaf. Kemudian bila mana ada warna merah, maknanya kita tak boleh berhenti dekat situ, kan? Lepas tu hijau, sekali hijau pula kat sini, maknanya kita boleh ambil dekat sini, kan? Kalau hijau saja, maknanya kita berhenti dekat ujung, kita ambil balik dekat yang pertama, kan? Ada Quran yang ada Quran yang tak ada. Boleh tengoklah. Kalau nak mudah, boleh beli yang tu. Supaya kalau kita ni yang tak berapa panjang nafas kita, sesuailah kita baca dengan Quran yang ada waqaf ibtida'. Kalau kita dah level advance, maka tak payah pun tak apa. Okey. Terus kemudian apa masalah dia? Masalahnya ialah waqaf ibtida' ni dikatakan bila mana kita salah berhenti dalam suratul Fatihah, ada satu tempat bila mana kita salah berhenti batal solat. Bisa dengar tak? Contoh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, kita berhenti, ataupun kita ambil balik ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berhenti dekat mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Batal solat kita. Macam mana tu? Ustaz famous ni ajar ni. Seram kita tengok. Tetapi itu ialah qaul yang sangat-sangat dhaif lah. Ulama-ulama besar dia beramal
Sebagaimana Imam Ibnu Jazari sebut, tiada wakaf yang wajib di dalam Al-Quran dan tiada pula wakaf yang haram di dalam Al-Quran. Tiada wakaf yang wajib di dalam Al-Quran dan tiada wakaf yang haram di dalam Al-Quran. Maknanya kalau kita berhenti, tak ada sampai batal solat. Dia berkenaan dengan tajwid ni lain, berkenaan dengan fiqh ni lain. Berkenaan batal, sah, solat, wajib, harus, sunat, makruh di ilmu fiqh, kan? Berkenaan panjang, pendek, sebutan huruf, apa lagi, dengung, tak dengung, dia tajwid, dia dalam pembacaan. Ada yang bersangkutan dia boleh batal solat, tetapi kebanyakannya tak ada masalah. Dia berbeza. Jadi dekat berhenti ni, sebenarnya tak batal solat lah. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu memang tak ada masalah. Ghairil maghdubi alaihim, kalau kat situ katanya batal solat, itu tidak betul. Tetapi bila mana kita ni kita kena, orang kata apa, kena upgrade selalu, kan? Kena teruskan talaki, supaya kita tahu di mana yang patut berhenti dan tidak patut berhenti. Memang ada tempat yang makruh kita berhenti, ada tempat yang kita tidak patut berhenti, tetapi berhenti ni dia tak ada masalah, kecuali kalau kita berhenti dengan sengaja, di tempat yang tidak boleh berhenti. Tadi kata memang tak ada wakaf haram, wakaf wajib, tak ada. Tetapi bila mana kita sengaja berhenti, sengaja nak berhenti tempat tu, kita tahu dan kita sengaja, kan? Contoh, wa ilahukum ilah, nampak? Dan Tuhan kamu Tuhan yang banyak ni, kita saja pula berhenti, maka tak boleh, haram dekat situ. Dekat situ kita kena mengucap balik, bahaya. Ataupun dekat surah apa, surah Taha, kan? Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah, kita berhenti gitu, sesungguhnya akulah Allah. Bahaya betul. Kalau kita tak sengaja tak apa, tetapi kalau kita tahu dan sengaja, dekat situ ialah perbuatan yang haram, dekat situ yang tak bolehnya. Bila masa kita Allah pula, kita hamba Allah, betul lah, kan? Jadi memang dia tak ada tempat yang wajib dan tempat yang haram berhenti, tetapi bila mana ada dekat tempat-tempat yang tidak boleh berhenti, kita pula tahu dan sengaja, maka dekat situ haram. Kalau kita tengah solat, batal solat kita, dekat situ. Tetapi ada pun dekat tadi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, tu tak ada masalah. Sebab itulah kalau kita tengok Mashaf Madinah, kalau kita tengok Mashaf Madinah, kalau kita tengok dia ada apa? Ada tanda waqaf apa? Qili, kan? Qaf, batu lam yang macam tu, kan? Qili, waqaf sili, qili sili. Dia ada waqaf jaiz, jim atas, betul, ada jim. Lepas tu ada waqaf mim, kan? Ada pula tanda lam alif, lam alif. Tetapi lam alif tu ialah tempat yang apa, kalau kita belajar tak boleh berhenti, kan? Lam alif tu ialah tempat yang tak boleh berhenti. Jim tu ialah tempat yang harus berhenti, betul? Mim tu sunat kita berhenti. Macam itulah yang kita tahu. Tetapi kalau kita pakai kaedah yang tadi, boleh berhenti tetapi tidak cantik. Haram tak? Tak haram. Bersalah tak? Tak bersalah. Bersalah kalau tempat yang macam tadi itulah, yang betul-betul tak boleh tu memang tak boleh. Tetapi kalau kita berhenti dekat lam alif tu, boleh ke tak? Boleh. Salah tak? Tak salah, cuma tak cantik. Kalau boleh, kita tak payah berhenti dekat situ. Kalau kita perasan, lam alif tu sekarang dah tak ada dah. Kalau Mashaf Madinah yang terbaru, lam alif tu pihak sana dah buang. Maknanya apa? Walaupun 10 tahun ada lam alif tu, tetapi sekarang ni dah tak ada. Maknanya apa? Betul lah kaedah tadi tu, tak ada wakaf yang haram, tak ada wakaf yang wajib. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru sampai satu ayat. Dan ayat yang pertama ni ialah berkaitan dengan
ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, tak apa, kita sambung di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang sikit kita ambil faedah juga, ada juga faedah kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kita punya istiqamah menuntut ilmu, menerima kita punya iktikaf di dalam masjid ini, mendengar ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan akan datang insya-Allah kita akan tengok bagaimana tafsir kepada penerangan kepada suratul kahfi ni, bagaimana Allah menceritakan tentang bagaimana Al-Quran, Allah itu maha suci, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk dijadikan pedoman. Sebab itulah tadi Allah kata apa? Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab. Dekat ayat yang pertama ni ada 3. Allah, kemudian yang keduanya anzala ala 'abdihi, diturunkan kepada hambanya iaitu Nabi Muhammad. Cerita tentang Nabi Muhammad, turunkan apa? Al-kitab, turunkan Al-Quran. So dalam ayat ini saja ada 3 cerita yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita. Dan di mana pula belakang itu apa? Walam yaj'al lahu iwaja. Al-Quran ini dia bukanlah suatu panduan yang orang kata apa, yang gagal, yang menggagalkan kita. Tak, dia bukan benda yang bengkok-bengkok, dia qayyimah, dia jalan yang lurus. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah di kesempatan akan datang kita akan melihat kembali apakah yang mesej yang akan disampaikan. Boleh? Boleh. Tapi dekat tempat yang ada wakaf lah. Dekat tempat yang ada wakaf. Tadi Haji tanya, saktah tu boleh wakaf ke? Boleh lah. Tadi kan kita kata dia akan jadi ketika mana wasal sahaja. Ketika wakaf tak ada masalah, kita boleh berhenti. Tetapi macam kita cakap tadi, bila mana ada tanda berhenti, kita berhentilah. Sebabkan suratul kahfi ni dia memang di akhir ayat, walam yaj'al lahu iwaja, dia memang di akhir ayat, kita berhentilah. Tetapi mana kalau kita tengok suratul yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, di tengah-tengah ayat, hadza ma wa'ada ar-rahman, boleh juga kita berhenti. Tetapi eloknya kita sambung. Dia kalau kita tengok detail dia ada yang wajib saktah harus berhenti, wajib saktah tidak harus berhenti, adalah dia ada detail-detail lagi. Tapi yang umumnya macam tu, okey je. Ketika wakaf boleh berhenti, tetapi saktah ni dia terjadi ketika wasal sahaja. Tetapi kalau kita, pengamalan kita, eloklah bila mana saktah tu ada dekat hujung ayat, okey, kita ambil pendekatan boleh nak berhenti, nak sambung pun boleh. Tetapi bila mana di tengah ayat, elok sambung saja. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, tahan, 1 2, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ketika itulah kita boleh aplikasikan pengetahuan kita tentang saktah. Kalau semua nak berhenti, bila mana kita nak baca saktahnya? Kan? Macam itulah. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk daripada kelemahan diri sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsi wasyaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.